Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi as-salat was-siyam waz-zakat wal-hajj. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan Pusat Pengajian ZEK Al-Quran wal Qiraat, semua sahabat-sahabat, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita dapat teruskan bicara kita dalam daurah fiqh at-taharah dan salat. Alhamdulillah, taharah kita dah selesai, solat pun hampir selesai. Kita sudah sampai ke penghujung solat, Jadi hari ini 2 Februari 2026 bersama dengan 14 Syaban 1447. Ini adalah merupakan siri yang ke-12 daurah kita. Tidak termasuk muqaddimah lah. Kalau muqaddimah jadi 13. Jadi kita kira daurah ni yang ke-12. Jadi alhamdulillah, kita dah bincang panjang di dalam siri yang lepas tentang solat kita. Jadi ana ambil balik, ulang kaji balik yang siri yang lepas, dan kita akan lanjutkan untuk siri yang ada pada hari ini insya-Allah. Jadi daurah kita ni daurah fiqh taharah dan salat yang sempurna. Ke arah itulah, ke arah kesempurnaan salat, kan? Sebab kita ni ibadat yang paling besar selepas daripada syahadat ini, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitulah ibadat salat. Jadi kita dah belajar, kita dah amal pun. Memang solat kita ni alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan ni termasuk min ahli salah, orang yang jaga solat. Cuma apa yang kita bincang di sini sebagai ulang kaji, kan? Ulang kaji, nak tengok balik apakah solat kita yang kita lakukan itu mungkin ada tertinggal sunnahnya ataupun tertambah, terkurang. Jadi inilah peluang untuk kita muhasabah. Muhasabah ataupun disebut dengan nama murajaah, kita kaji balik apa yang patut kita buat dalam ibadat yang mulia, ibadat yang besar ini. Dalam ibadat yang besar ni, apa yang patut kita buat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah kelebihan yang kita ada pada zaman kita ini. Baik, siri yang lepas kita duduk di rukun yang terakhir, iaitulah tasyahud akhir, kan? Jadi tasyahud akhir kita dah bincang tentang cara duduk. Cara nak duduk ada dua. Satu dia panggil iftirash. Iftirash makna duduk di atas kaki kiri, angkatnya kaki kanan, dan perut-perut anak jari menghadap ke arah kiblat. Itu duduk iftirash. Kemudian bila kita tahiyat akhir, kita duduk tawarruk. Apa makna tawarruk? Maknanya duduk di atas punggung. Tawarruk artinya duduk di atas punggung. Macam gambar yang ada depan kita ini. Gambar ni sangat jelas. Jelas, dengan kaki dianya, dengan tangan duduk di mana. Alhamdulillah, itu di antara kelebihan lah kita, zaman kita hari ini mudah. Ada je sahabat-sahabat kita yang pandai-pandai internet ni, dia orang buat apa ni, dia punya rakaman poster-poster yang dia boleh buat. Jadi dia orang bantu kita untuk menyelesaikan masalah yang ada ini, insya-Allah. Jadi kita ingatlah, duduk tawarruk, duduk iftirash, jadi tahiyat tasyahud akhir, ataupun setengah ulama mazhab dia bahagi dua. Solat yang ada dua tasyahud. Solat yang ada dua tasyahud. Yang satu tasyahud dia duduk sama ya.
Tak kiralah solat itu tasyahud akhir ke. Yang pentingnya solat satu tasyahud dia akan duduk iftirash. Solat yang ada dua tasyahud barulah dia bezakan kedudukannya. Kita kata tak apalah. Perkara yang sunnah, perkara yang sunat ada keluasan. Siapa dia nak ambil yang ni, ambil. Siapa yang nak ambil yang ni, silakan. Dua-duanya ada sandaran, ada tempat rujukan. Kita kata Alhamdulillah, yang penting semua yang kita buat itu atas dasar nak ikut sunnah. Dan di atas dasar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling besar sekali. Ikhlas itu yang paling besar sekali. Tak ada ikhlas, tak jalan kita punya perjalanan. Tak ada ikhlas, tak jalan kita punya perjalanan. Baiklah. Jadi kata di para sahabat radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud. Nabi mengajar kita bertasyahud kama yu'allimuna surata minal Quran. Sebagaimana dia ajar kepada kita surah bacaan Quran. Maknanya begitu teliti. Begitu mengambil beratnya baginda Nabi sallallahu ajar para sahabat. Fakana yaqul at-tahiyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat kan, waktu tasyahud malam kita dah bincang tentang kita angkat jari isyarat yang kita tengok pada jari kita tu. Ada lagi lah riwayat lain, tetapi kita kata tak apalah, dua-dua riwayat tu sahih, tuan-tuan baca ya. Jadi syarat-syarat tasyahud akhir kita dah bincang, alhamdulillah. Bacaan tasyahud akhir pun kita sudah baca, dan selepas tasyahud kita akan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang diajar oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Di mana selawat ini dipanggil selawat yang terbaik. Kenapa? Sebab bila sahabat mari, contohnya seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia datang, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, kita dah pandai beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah pandai. Tapi Allah perintahkan kepada kami, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kata kamu, dan salamlah kamu. Jadi dia kata kami dah pandai bagi salam, tapi Allah perintahkan kita suruh selawat. Kaifa nusalli? Bagaimana kita nak selawat? Nah, itu soalan. Maka Nabi kita ajak, qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai kepada yang mereka Hamidum Majid yang disebut dengan nama. Kita selawat penuh pun bagus, boleh pahala kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sebagaimana engkau berselawat ke atas Nabi Ibrahim serta keluarganya. Dan berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim serta keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia di seluruh alam ini. Maknanya ayat ini, hadis ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Nabi kata qulu, kata. Karena itu seorang tokoh ulama hadis, dan dia juga bermazhab Syafi'i, contohnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata inilah selawat yang terbaik. Tengok, Ibnu Hajar kata inilah selawat yang terbaik. Kenapa selawat yang terbaik? Sebab itulah yang diajar oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar, bila sahabat mari tanya kaifa nusalli, macam mana kita nak selawat, Nabi kita pun ajar. Nabi katakan, maknanya mu kena kata, mu kena ikut apa yang aku baca ni. Mu kena ikut apa yang aku ajar ni. Itu dia panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ajar kepada para sahabat selawat. Jadi kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar rahimahullah,
dia buat kesimpulan. Dia buat kesimpulan, inilah selawat yang terbaik. Kenapa kata selawat yang terbaik? Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari, diriwayat oleh Imam Muslim, hadis-hadisnya sahih. Dan yang jadi terbaik tu kenapa? Sebab bila sahabat mari tanya, bagaimana kaifa nusalli? Maka Nabi bagi tahu qulu, kata Allahumma salli ala Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid tadi, maka itulah kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata uh, yang terbaiknya selawat inilah. Sebab Allah suruh, sahabat mari tanya, kemudian Nabi ajar. Jadi tiba-tiba datang orang yang kemudian ni, ha, mari pula bagi tahu selawat hak dia tu lebih baik. Kita kata jangan mendahului Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar kata selawat yang terbaik adalah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata ada selawat lain baik-baik, kita kata itu tak akan sama dengan lafaz nabawi. Lafaz yang diajar oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ana ada kumpul lafaz-lafaz ni lebih kurang ada 8 riwayat, ada lebih lagi lah. Ada kata 10 riwayat, 13 riwayat yang sahih tentang lafaz selawat. Nabi pelbagaikan, tapi kebanyakannya begitu. InsyaAllah nanti ana bagi pamphlet tentang selawat yang telah kita ajarkan. Kemudian kita bagi salam. Semalam kita dah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu 2 kali salam. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, miftahus salati at-tuhur. Permulaan solat itu kunci nak masuk solat, at-taharah, kena bersuci, wa tahrimuhat takbir, dan permulaan solat itu dengan takbir Allahu Akbar, wa tahliluhat taslim, dan merungkai balik ikatan kita dengan solat dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu sunat. Alhamdulillah, itu sesalah. Adapun tunduk hangguk tengah jalan tu, itu tidak termasuk dalam sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlulah kita buat setengah orang gitu. Assalamualaikum. Hangguk yang macam dia ada gap lah, macam ada break situ. Kita kata itu tidak terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semalam kita dah bincang tentang zikir selepas solat. Zikir selepas solat, kan? Alhamdulillah. Ana ingat para peserta semua sudah bersedia lah. Sudah hafal dah zikir yang saya beri tu. Apa kata apa tu? Kemudian kita dah bincang juga tentang doa akhir solat. Doa sebelum salam, kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita ada riwayat kata dia terbalik. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri dulu. Ada riwayat kata a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita kata tak jadi masalah pertukaran itu, sebab ada riwayat gitu, ada riwayat yang mula begini. Yang pentingnya 4 perkara itu diminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, biar Allah lindung kita daripada 4 perkara. Itu sangat penting yang kita nak usahakan supaya kita dapat melakukannya, beramal dengannya, dan tidak tinggal-tinggal doa yang dimaksud, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itulah yang terbaik. Baiklah para peserta yang dihormati sekalian, itu tamatlah solat kita siri yang lepas. Sekarang kita nak sambung huraian kita kepada zikir selepas solat. Zikir selepas solat. Zikir selepas solat ni penting sebab dia menjadi amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam sekarang ni saya dapati tengok. Bila kita pergi sini masjid ni, imam baca sini. Pergi masjid ni, imam baca sini, kan.
Allahu Akbar. Jadi kita kata susahnya nak satukan zikir yang diajar, yang diambil daripada Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah, para jemaah sekalian, zikir maksur. Maksur ni maksudnya, uh, maksur artinya zikir yang diambil daripada Nabi SAW. Zikir maksur, makna zikir yang diambil daripada baginda Nabi SAW. Habis macam mana kita nak buat? Jadi kita usahalah. Kita belajar. Dan Alhamdulillah saya sudah semak kitab-kitab yang mu'tabar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kalau kita nak kata Nusantara di mazhab Syafi'i. Untuk maklumat sahabat-sahabat kita di luar negara, boleh katakan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia, negeri-negeri. Sebab agama ni di bawah sultan. Di Malaysia ni agama duduk di bawah sultan, di bawah sultan, eh, apa makna sultan? Tuanku sultan. Jadi setiap negeri dia ada majlis fatwa dia. Jadi banyak dah negeri-negeri telah mewartakan enakmen bahawa hanya mazhab Syafi'i yang jadi mazhab rasmi di negeri-negeri itu. Bukan saja pengikut mazhab Syafi'i, negeri pun bermazhab. Negeri pun bermazhab. Kita mengatakan itulah di antara kelebihan yang ada pada kita. Tapi kalau salah di tangan ni, susahlah kita. Ha. Ah, susahlah kita. Sebab apa susah? Sebab banyak juga isu-isu yang kena pergi kepada mazhab lain. Tapi tak apa. Ahli fatwa kata itu kami akan apa ni akan diselesaikan oleh ulama-ulama yang ada di situ. Tapi baik, kalau kita nak kata menegeri bermazhab, saya pun semak kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mu'tabar, Jadi bila kita semak, oh ini di antara bacaan berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi, hadis yang diriwayat oleh Sauban, malam saya dah baca, hadis yang diriwayat oleh Sauban radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yansarifa min salatihi. Apabila selesai daripada solat dia. Bila sudah solat, ya, baginda akan menyebut istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, ini bila bila apa ni rawi hadis ini nama dia Qila lil Auza'i. Orang tanya Imam Auza'i ahdu ruwatihi, salah seorang daripada perawi hadis. Kaifal istighfar? Kan Thauban kata Rasulullah SAW beristighfar selepas solat. Jadi orang tanya dia, kaifal istighfar? Bagaimana istighfar itu? Qala taqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi mudah je dia punya simple saja, pendek-pendek je, tak payah panjang-panjang lah. Tak payah panjang-panjang. Hmm. Jadi kalau kita kata, kan ada kan istighfar yang panjang tu. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada setengah orang baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua-dua tu boleh baca. Kalau imam baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sah. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu pun boleh baca dua-dua. Dua-dua tu boleh baca. Yang penting, bacaan ini ada riwayat daripada Nabi SAW. Nabi kata, man qala, siapa dia baca zikir, dia panggil zikir munajat ni, istighfar ni, 3 kali, ghufirat lahu zunubu wa in kana farra minaz zahf. Diampunkan dosanya walaupun dia lari daripada medan perang. Tapi itu dia panggil umum. Adapun istighfar selepas solat, oleh kerana kita ada 10 bacaan,
kalau kita fokus kepada yang pertama, nanti tak sampai yang akhir. Tak sampai yang akhir. Jadi kita fokuskan yang pertama. Istighfar 3 kali yang pendek je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Aku minta ampun kepada-Mu ya Allah. Sebab apa kita minta ampun? Sebab apa kita minta ampun? Sebab apa Nabi kita minta ampun? Apa Nabi bersalah? Tak bersalah. Nabi kita tak bersalah. Cuma kenapa dia minta ampun? Sebab ulama hadis kata Nabi kita sallallahu bimbang. Apa dia bimbang? Dia bimbang takut-takut. Takut apa? Takut ada kekurangan dalam salat dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Rasulullah salat yang sempurna. Solat dia penuh dengan khusyuk. Lengkap sempurna. Nak ajar kepada kita supaya kita menaruh kebimbangan. Mungkin kita ada kekurangan dalam solat. Dan solat kita, saya yakin memang ada kekurangan. Jadi patut benar kita istighfar. Jadi ada juga orang cakap, oh kalau Nabi istighfar pendek tak apalah sebab solat dia sempurna. Kita solat panjang-panjang lah kita kena istighfar. Kita kata no. Kita ni ittiba' bukan ibtida'. Kita tugas kita hanya mengikut. Mengikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tidak perlu untuk kita menambah-nambah. Buat yang pelik-pelik. Sebab kita tak ada pandai dalam beragama ni kecuali ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maknanya, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Baik, selesai satu bacaan. Kemudian yang kedua, dia dua ni satu hadis ya, satu hadis ya. Dua ni satu hadis. Kemudian summa yaqul, kemudian Nabi kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Pendek ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Jadi kita baca yang mudah-mudah, yang simple-simple aja. Sebab apa? Sebab kita tak nak takut nanti tak habis di belakang. Panjang di depan, tak sampai, tak turun ke bawah. Ya Allah, Engkau sejahtera daripada segala keaifan. Daripada Engkaulah datangnya kesejahteraan. Bertambah-tambah berkat-Mu ya Allah, Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan. Jelaslah itu bacaan kita. Bacaan yang pertama, kita mula dengan istighfar, kemudian diikuti dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian kita pergi kepada bacaan yang ketiga yang kita baca malam. Bacaan yang ketiga, kalau selepas zuhur, asar dan isya, kita baca ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Sekiranya selepas solat subuh, subuh, maghrib, kita pindah ke 3B. Dengan ni nombor dah jelas nombor 3B. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya kepujian. Allah menghidup dan mematikan dan dia berkuasa atas tiada sesuatu. Jadi kita baca 10 kali selepas subuh dan selepas maghrib. Ada riwayat mengatakan sebelum mengubah kedudukan kaki. Ingat boleh. Sebelum ubah kedudukan kaki. Jadi eloklah kalau boleh kak. Kalau boleh kak kita kekalkanlah bacaan itu. Tak usah ada tukar-tukar lah. Jadi kata selepas subuh 11 selepas maghrib. Yang selepas zuhur asar isya 3A. Kemudian kita pergi kepada bacaan yang seterusnya. Bacaan yang keempat. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah.
lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini kita coba baca tu. La ilaha illallah wa la syarikalah. Maaf, la haula wa la quwata illa billah. Hmm. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kadang-kadang tuan-tuan kata, ai, payah ni Abu Anah ni lama tak pernah baca. Tak, kita mengikut kaedah cara kita nak baca. Kaedah cara kita baca, bila zikir yang pendek-pendek macam ni, kita pecahkan dia. Pecahkan dia. Contohnya, cuba tuan-tuan ambil pensel, tulis atas kertas. Tulis atas kad yang saya bagi ni. La haula wa la quwata illa billah. Satu. Yang ni memang kita dah ingat ada pun. Biasa kita ucap, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Dua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini lagi ingat. Ini zikir takbir raya ni. Yang ketiga, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Yang keempat, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, sama ada kita jadi 1/4 je ataupun yang kelima walau karihal kafirun. Bila kita pecah macam ni, dia mudah ingat. Itu teknik menghafal doa-doa atau zikir-zikir supaya kita mudah ingat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu ajar motivasi orang-orang tua di kalangan kita, memang dia mudah ingat dengan cara kita pecahkan bacaan tadi. Kita pecahkan bacaan tadi, alhamdulillah itu di antara nikmat yang kita ada. Nah, jadi baiklah. Apa makna dia? Buat anak makna dia apa? Jawab dianya. Makna dianya, kita mula dengan la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita sambung daripada awal tadi, daripada bacaan 3A, sambung ke 4 selalu, kita dah baca dah tadi kan. Maknanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kerajaan, baginya kepujian, dan dia berkuasa di atas tiap sesuatu. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wala la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Baginya segala nikmat, baginya segala kelebihan, dan baginya pujian yang elok. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dalam keadaan mengikhlaskan ibadat kepadanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Jadi hadis ini kata di Abdullah bin Zubair, Rasulullah SAW membaca zikir ini setiap kali lepas solat. Selepas subuh mana dia baca dalam lepas solat dia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi alhamdulillah. Itu di antara bacaan yang kita baca. Kemudian kita pergi pula kepada bacaan yang kelima. Jadi bacaan yang kelima ni ada riwayat kata dia sambung dengan yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi oleh kerana bacaan tu dah ada dalam 3A, sebab tu saya pendekkan, ambil yang kelima ni. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu cara dia. Maknanya, Allahumma la mani'a lima a'tait. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tiada mampu dihalang apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tiada mampu diberi apa yang Engkau halang. Maknanya rezeki yang Tuhan tak bagi kepada kita, awak pergilah, usahalah kok mana pun. Bagilah rasuah berapa juta pun, tak akan dapat. Sebab bukan rezeki kita. Tiada bermanfaat orang yang memiliki segala-galanya di dunia ini
selain daripada amal soleh buatmu. Jadi apa aja, apa yang kita buat pun tak ada manfaat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pergi pada bacaan yang keenam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Bantulah aku untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa, wa syukrika, sentiasa berzikir, syukur pada Allah Ta'ala, wa husni ibadatika, dan sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mana ni? Ambil mana ni hak ni ni? Ini uh, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Ingat kan? Nabi kita ni dia pesan kepada Muaz. Nabi dia punya psikologi sangat tinggi. Dia berjalan dengan Muaz, biasa dia pegang tangan. Nabi dengan sahabat-sahabat sangat mesra. Dia pegang tangan, dia kata, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Muaz, aku sayang kepadamu. Allahu Akbar. Aku sayang kepadamu. Tuan-tuan boleh bayangkan kita, sahabat kita, orang yang kita sayangi, declare, buat peristiharan, nah, aku sayang kepadamu. Apa perasaan tuan-tuan? Tapi janganlah salah, jangan silang jantina pula. Dah seorang ustaz ni cakap dengan perempuan, aku sayang kepadamu. Ini lain macam terbang punya kasut suami dia nanti, jangan. Jadi kita tengoklah ustaz dengan murid laki-laki, ustazah dengan murid, ataupun secara umum macam ni tak apalah. Kita kata inni uhibbuk. Nabi kata kepada Muaz, inni uhibbuka, aku sayang kepadamu, hei Muaz. Kamu jangan tinggal. Ini. Kamu jangan tinggal setiap kali lepas salat, baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahu Akbar. Jangan baca. Saya lah, kalau ana lah, saya, Abu Ana, saya tak akan berhenti, tak akan tinggal bacaan ini apabila dipesan oleh Nabi SAW. Jadi saya rasalah samalah tuan-tuan pun. Kalau kita, jangan pula kata ini Nabi pesan kepada Muaz, Abu Anas, bukan pesanan kita. Yalah, kita hidup dah 1000 lebih tahun daripada Nabi, takkan lagi Nabi nak pesan kepada kita. Maka Nabi pesan kepada Muaz, bermakna pesan itu sampai kepada kita, jangan tinggal bacaan ini. Sebab disayangi oleh Nabi SAW. Siapa dia nak disayangi, dia disayangi oleh Nabi SAW, jangan tinggal bacaan ini. InsyaAllah tuan-tuan tak tinggal dah. Kita semua tak tinggal. Ini Muaz diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian kita pergi pada bacaan yang seterusnya. Bacaan yang ke-7, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini 3 permohonan lain pula ni. Tadi 3 permohonan dah. Hadis Muaz tadi, zikir, syukur, ibadat. Zikir, syukur, ibadat. Yang ni pula ni. Ilmu, rezeki, amal. Masya Allah. Memang komprehensif. Bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi SAW sangat komprehensif. Sangat menarik. Dia kata apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya Allah, berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi ilmu manfaat ni untuk dunia dan akhirat, dua-dua sekali. Jadi kerana itu saya letak di bawah tajuk doa penerang hati. Jadi kalau hati kita dah terang, awak belajar ilmu Quran pun pandai, ilmu hadis pun pandai, ilmu doktor, medik pun pandai, ilmu engineering pun pandai. Yang kata, saya tak belajar agama Ustaz, saya bukan orang agama. Bukan orang agama apa, kita orang Islam. Tapi ilmu saya belajar ni untuk baiki kapal terbang. Ya, kalau tak ada kapal terbang, macam mana awak nak pergi haji? Macam mana awak nak pergi umrah? Macam mana kita nak pergi cari rezeki yang halal? Jadi itu sebenarnya ilmu yang bermanfaat ni bukan hanya ilmu tentang
apa ni akhirat saja, dunia pun kita ada ilmu fardu kifayah. Ingat, ilmu ni terbagi dua. Satu dia panggil ilmu fardu ain, satu lagi ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu makna ilmu yang wajib dipelajari. Itu agama yang kita nak bawa ke kubur kita, nak bawa ke akhirat kita. Satu lagi ilmu fardu kifayah untuk nak menyelesaikan masalah kita di dunia dan juga orang lain boleh tumpang sama. Kalau awak tak ada engineer kapal terbang, tak ada orang pilot yang boleh bawa kita pergi ke Mekah, siapa boleh pergi haji? Kapal laut orang tak buat ada sekarang ni. Jadi kita ingatlah, kalau tak ada ilmu kesihatan, perubatan yang Islam, yang orang Islam dia punya tim medical dia, jadi siapa nak takkanlah kita semua ilmu kita yang fardu kifayah ni nak serah kepada orang bukan Islam saja. Jadi kita kena usahakan biar ada. Kemudian kita minta yang kedua, rezeki yang baik. Kenapa tak minta rezeki yang banyak, Ustaz? Ya, berbeza di antara banyak dengan baik. Banyak belum tentu baik. Tapi kalau baik, walaupun tak banyak, berkat. Itu beza. Banyak kalau baik, kalau banyak, belum tentu dia berkat. Tapi kalau sikit diberkati, lebih baik daripada banyak yang tidak diberkati. Ya, jadi kita kena fahamlah. Sebab setiap orang ada ukuran dia yang tersendiri. Tak sama kan? Kita dengan kawan kita. Kita makan sekali satu pinggan je. Nasi pun tak makan. Dia panggil ambil mazhab keto. Keto ni orang panggil diet. Diet tak makan nasi. Tak makan karbon. Kan? Kawan kita tu, Masya Allah, 3 kali tambah dia. Body dia taklah gemuk macam besar sangat. Obes kata orang. Tak juga. Jadi setiap orang tak sama. Samalah dengan rezeki. Ada orang kalau dia dapat 10,000 sebulan, nah, dia tawaduk je. Pergi masjid, boleh pergi kuliah, belajar. Di alam nyata, di alam maya dia boleh ikut. Tapi ada setengah orang ni kalau dapat 10,000 sebulan, lompat, takabur, megah, healing sana, healing sini, tak jumpa surau, tak jumpa masjid. Jadi kita minta rezeki yang baik. Rezeki yang baik mana rezeki yang sesuai dengan kita. Sesuai dengan kita. Jadi Alhamdulillah. Yang ketiga permohonan kita, wa amalan mutaqabbala, iaitulah amalan yang engkau terima, ya Allah. Kita nak amalan yang engkau kabulkan, amalan yang engkau terima. Sebab bila amalan itu diterima, bermakna apa yang kita buat itu betul. Jadi syarat nak betul amalan, syarat nak kabul amalan, kata di ulama salaf, Al-Fudail contohnya dan lain-lain, dia kata mesti ada 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 syarat ni yang penting. Syarat nak kabul amal mesti ada ikhlas, yang kedua kena ada mutaba'ah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah tak ikut, saya ikhlas lah. Amalan saya ni solid ikhlas. Tapi saya tak ikut Nabi sallallahu. Jadi tak? Saya ni ikut Nabi 100% tapi tak ikhlas, riak, nak tunjuk orang, kita kata no. Ini sangat penting. Jadi doa ni kita baca selepas solat subuh, pagi-pagi. Kalaulah wanita tak solat pun baca juga doa ni. Termasuk juga kita kena ajar doa ni kepada anak-anak dia, kita, cucu kita, cicit kita. Nah, pagi-pagi ajar dia. Dek, nak pergi sekolah baca. Nah, kalau dia solat subuh dengan kita ajar lepas subuh. Kalau tak ada, ajar waktu pagi. Alhamdulillah. Kemudian kita berpindah kepada bacaan yang ke-8. Nabi sebut bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang ke-100. 33 kali 3, 99. Yang ke-100, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Besar ni pahala. Nampak simple macam tu. Nampak simple macam tu tapi pahala dia besar. Nabi sebut apa? Nabi kata, siapa dia baca doa ni, kan? Subhanallah apa ni 33 kali ni, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita jangan rasa kecil lah. Tak ada kecil doa-doa ni.
Tak ada kecil bacaan yang kita baca daripada Nabi SAW. Semuanya besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan rasa biasa itu tak. Tak. Jadi jangan jadi rasa biasa. Jadi baca, sentiasa baca supaya apa? Supaya kita mendapat pahala yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jangan lupa yang ke-9 baca ayatul kursi. Baca ayat kursi. Jangan baca semalam saya dah sebut sambil gurau kata. Jangan pula lepas solat tiba-tiba bunyi kawan sebelah kata ayatul kursi. Bukan macam tu bang. Ayatul kursi dibaca penuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baca sampai habis. Apa kelebihan dia? Kata di sahabat ni, siapa dia baca ayatul kursi, setiap kali lepas solat 5 waktu, tidak ada yang menegahnya, yang menghalangnya untuk masuk ke syurga, melainkan menunggu kematian. Tak ada benda yang halang dia masuk syurga kecuali tunggu mati. Jadi hadis ini riwayat Ibn Sunni dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Yang ke-10, bacaan 3 kul. 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiap kali lepas solat, sekali-sekali. Ada juga ulama mengatakan 3 kali baca. Contohnya selepas solat asar ataupun selepas maghrib, dengan selepas solat subuh kita baca 3 kali, 3 kali, sebab dia combine dengan zikir petang. Tapi kalau kita dah baca dah zikir petang tadi 3 kali, jadi selepas maghrib itu cukuplah baca sekali-sekali je. Sama juga lepas subuh, kalau kita nak baca untuk zikir solat saja sekali. Tapi kalau kita nak kembar sekali dengan zikir pagi jadi 3 kali. Wallahu a'lam. Jadi kelebihannya Nabi kita sallallahu ajar kepada para sahabat supaya baca al-muawwizat setiap kali lepas solat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Jadi tamatlah perbincangan kita cara ringkas-ringkas. Alhamdulillah ada sebuah buku zikir selepas solat dan zikir waktu pagi petang. Buku ni tulisan Jawi. Yang Rumi ada, ada dalam buku Perisai Muslim yang saya dah bagi tu. Nanti buku ni pun saya bagi balik. Cuma tulisan Jawi mungkin setengah orang kurang mahir. Jadi ada orang belajar Jawi, tulisan Jawi. Tulisan Arab tu baca Melayu lah. Jadi alhamdulillah tamatlah. Kita ijazahkanlah bacaan zikir selepas solat ini 10 bacaan yang warid, yang datang daripada Nabi SAW. Tuan-tuan amalkan. Beramalah dengan sunnah. Kata di ahli fikir, beramal dengan sunnah, pahala tenang, hati tenang, pahala confirm. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Macam mana tu Abu Anas nak faham? Kenapa tak confirm pahala? Nabi SAW beritahu. Siapa dia baca gini, riwayat dia pula sahih. Confirm. Hati tenang, sebab kita tahu kita baca ni ambil daripada di amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau orang tanya, kau ambil mana ni? Ni. Riwayat Abu Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud. Kita ada sandaran. Jadi kita tak tahannya sekarang ni bukan macam tu. Awak ambil mana ni? Ambil dekat fulan, tok ayah sana, tok ayah sini. Kita pun tak tahu siapa dia. Orang cakap gitu saja. Adapun cara menghitung zikir dengan ruah jari ni, jadi kita macam inilah seperti yang saya tunjuk gambar tu. Setiap jari ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecuali ibu. Ibu dia pendek jadi 5 je ada. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. 28 campur 5, 33. Tepat dia punya bacaan. Tapi ada orang kata ini tidak hak Nabi hitung macam lain. Jadi kita kata tak apalah, mana-mana pun tujuan kitanya nak hitungan kita lengkap. 33 tak lebih dan tak kurang. Ustaz Abu Anas, saya suka buat dengan digital tu, tek. Silakanlah, tak ada masalah. Itu wasilah. Dia panggil alat itu wasilah. Wasilah maknanya cara je lah. Pemudah cara. Yang kita naknya bukan wasilah. Yang kita naknya apa? Yang kita naknya bacaan tu. 33 tu biar cukup. Apa saja awak boleh buat, silakan.
jangan disempitkan perkara yang luas. Sebab apa, macam mana kita nak sempit? Kalau dah luas, kenapa nak sempitkan? Kalau yang sempit, kenapa nak luaskan? Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. Baik, bila kita dah solat, jadi masalah sekarang yang timbul isu sebahagian daripada imam-imam kita ni, kadang-kadang dia kuat sangat zikir. Adakah perkara itu terdapat dalam bab sunnah? Kita kata ada. Dalam orang buat apa ni, buat dalil dengan sahabat-sahabat, dia kata bila kita tahu selesainya solat kita tu apabila kita dengar sahabat kita berzikir subhanallah subhanallah, kita kata dia itu zikir individu, taklah kuat sangat. Zikir individu ni bukanlah kuat sangat. Yang kita bimbang sekarang ni, tempat kita ni terlalu kuat guna mic. Lebih-lebih lagi kalau mic tu pakai macam pilot tu. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, jadi bergema dalam masjid. Sedangkan dalam masjid ramai orang duk solat sunat, ada orang yang masbuk yang datang lewat ke masjid tu cukupkan rakaat. Jadi kita kena mura'ah, kena ambil kira. Karena itulah apa ni, Imam Nawawi contohnya dan lain-lain imam menukilkan pandangan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Wasanna zikrun wa du'a sirran. Jadi sunat kita doa dan zikir pas solat itu secara perlahan-lahan, kecuali imam yang nak ajar orang belakang dia tu. Contohnya budak baru belajar. Kita dekat tadika, dekat apa ni, budak-budak kecil baru belajar, kita ajar dia. Bolehlah kita kuatkan. Tapi kalau dah suara tu dah dia orang dah pandai, tak payahlah kuat-kuat. Dan nanti orang panggil mengganggu orang lain pula. Jadi hati-hatilah, jangan sampai mengganggu, kan? Jangan sampai mengganggu, sebab itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kata Imam Syafi'i, dia disunatkan perlahankan bacaan, kemudian bila orang dah pandai, kalau orang nak ajar boleh kita kuatkan sikit suara, bukan dengan mic yang bergema satu masjid, sekadar orang tu dengar je depan kita. Kemudian bila dia dah pandai, kita berhenti daripada apa? Daripada zikir yang kuat itu. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah pada satu tajuk baru, nama dia khusyuk dalam solat. Khusyuk ni sangat penting. Sebab kalau tak khusyuk, jadi masalah kepada kita. Kalau tak khusyuk, jadi timbul lagi masalah, iaitu macam mana kita nak khusyuk. Jadi para jemaah sekalian, seorang tokoh ulama nama dia Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia gariskan kepada kita ada 6 perkara yang kita kena hayati dalam solat. Yang pertama, untuk meraih khusyuk, yang pertama hudurul qalbi, maknanya bila kita solat tu kita kena hadir hati kita. Kita solat bukan dengan fizikal semata-mata, tapi kita solat dengan hati. Ini jadi masalah kita sekarang. Kita solat dengan fizikal je, hati entah ke mana. Nah, hati duduk di supermarket, hati duduk di mall, hati duduk sana sini. Nah, jadi biar kita solat, kita hati, pemikiran kita, jiwa kita duduk sekali dengan kita di tempat solat. Barulah kita jadi khusyuk. Yang kedua, tafahum, mana kita memahami apa yang kita baca. Kita faham apa yang kita buat. Itu dipanggil tafahum. Yang ketiga, ta'zim, kita duduk ni berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena agungkan Allah. Jangan duduk melilau sana, tengok sini. Itu dipanggil. Yang keempat, haibah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Gerun kita kepada Allah. Kita tahu apa kalau kita duduk depan orang besar je. Depan raja ke depan siapa dia tak. Senyaknya. Nak menggaru pun takut. Takut dimurkai. Ini kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa tengok melilau sana sini? Masya Allah. Yang kelima, raja, iaitulah mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Apa yang kita buat ni, kita nak Allah beri pahala kepada kita. Yang keenam, al-haya. Haya maknanya malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, masalah khusyuk ni perlu pada satu penjelasan lah. Tapi di sini kita sebut, sebab selepas daripada khusyuk akan ada
perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang menghilangkan khusyuk. Jadi kita kena belajar. Itu 6 tip ataupun 6 cara nak kita nak khusyuk dalam solat, insya-Allah. Kemudian usaha menghadirkan hati luaran dan dalaman. Mana kita kena, yang luaran tu kita kena tengok persekitaran. Contohnya saya kita nak ada ini depan kita ni kiblat dah. Ada gambar, ada macam-macam dia punya lukisan. Jadi kita cari tempat lain lah, tempat kosong. Kalau boleh kita depan kiblat yang kita nak solat tu, di rumah kita ke, di pejabat ke, di mana ke, biar kosong depan tu. Jangan ada cerita, gambar-gambar, lukisan-lukisan. Nanti kita duk khayal tengok lukisan. Cantik lukisan ni, siapa punya. Nah, gambar-gambar. Ataupun kita solat depan cermin. Kita asyik duk tengok kita sendiri pula. Aku ni banyak dah uban. Nah, dah banyak uban. Jadi kita sendiri pun duduk kacau. Kacau kita. Duk tengok uban kita sendiri. Kita kata, apa benda awak ni? Ataupun kita di depan kita cermin, kita nampak orang belakang. Orang belakang tu asyik duk menggaru je. Tak khusyuk budak tu solat tu. Jadi kita menyibukkan benda lain, menyebabkan kita, itu dipanggil luaran, maknanya persekitaran. Persekitaran kita perlu kepada persekitaran yang cantik, yang sesuai untuk kita solat. Ada pendalaman, kita sendiri duk mikir kau kerja kita, duk khayal sana sini. Itu kita perlu. Sebab itulah kalau kita ada kerja-kerja, kita selesaikan kerja, kita target selesai ni pasal 1 untuk hari ni jam 12.50. Sebab pukul 1 saya nak pergi masjid. Jadi kita tak mikir panjang. Tapi kalau tak selesai juga, duk fikir dalam solat tu. Lepas ni aku nak sambung lagi lepas. Jadi banyak kerja. Tengok dalam hadis yang saya rakam di sini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menceritakan daripada Urwah. Urwah ni anak saudara kepada Aisyah. Dia cerita dengan makcik dia kata anna Nabi sallallahu fi khamisatin laha a'lam. Nabi kita pakai baju ada kain dia berjalur. Macam kita nak kok ada jalur-jalur. Fa nazara ila a'lamiha nazratan. Nabi duk tengok ke jaluran baju dia tu. Falamman sarafa, bila Nabi kita selesai daripada solat, qala izhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin wa'tuni bi ambijaniyatin Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan salah. Mungkin ambil kain aku ni pergi tukar. Pergi Abu Jaham ni penjual kain ni. Nah, mungkin kau pergi tukar dengan dia, ambil kain yang kosong. Yang berjalur-jalur ni mengganggu solat aku tadi. Tengok Nabi terasa terganggu. Macam mana dengan kita? Masya Allah, tabaraka, sudah sentuh sangat-sangat terganggu. Allah, ini dia panggil seorang ulama salaf nama dia Sa'id bin Musayyib. Dia tengok seorang duk solat sunat lah tu, duk main janggut dia, duk gosok janggut kita ni kalau gosok pendek, janggut arak sampai sini. Faqala law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau khusyuk hati orang solat ni, khusyuklah anggota dia. Tapi oleh kerana hati dia tak khusyuk, dia duduk main janggut. Allahul musta'an. Kita kata inilah, kita berasa malu bila kita, analah sendirilah, tuan-tuan minta maaf banyak. Kalau bincang bab khusyuk dalam solat ni, saya kata saya dulu kena menangis sebelum tuan-tuan menangis. Sebab banyak lara kita ni, banyak fikir macam-macam. Nah, kadang-kadang lupa rakaat kita ni, yang ketiga, yang keempat ni, yang ketiga, yang keempat. Kenapa kita lupa? Sebab lara lah. Kita banyak fikir benda lain. Ini yang penting lah. Baik. Yang menghalangkan perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk juga, iaitulah perkara-perkara, dia panggil perkara-perkara makruh. Makruh ni perkara yang tidak elok dibuat dalam solat. Perkara yang tidak elok dibuat dalam solat, apa dia? Coba kita tengok senarai-senarai yang ada depan mata kita ni, insya-Allah kan, sekadar masa yang adalah. Baik. Perkara makruh, apa dia perkara makruh? Perkara yang tidak elok. Tulis makruh artinya perkara yang tidak elok kita buat ketika solat. Tak elok kita buat ketika solat. Yang pertama, meninggalkan sesuatu perkara yang sunat dalam solat dengan sengaja. Apa dia yang sunat? Baca doa iftitah. Sunat kata sunat? Sunat. Awak baca tak? Tak. Malas.
baik, angkat tangan. Selain takbiratul ihram, angkat tangan tu wajib kan. Cuma angkat tangan, bertakbir tu wajib, angkat tangan tu sunat. Kita ni malah-malah je. Allahu Akbar. Tak angkat pun tangan. Mana kita tinggal sunnah dengan sengaja. Itu makruh nama perbuatan itu. Jadi seeloknya kita buat semua yang sunat dalam solat kita tu, barulah kita sempurna insya-Allah. Yang kedua, melakukan bacaan yang menyongsang dari susunan dalam Al-Quran. Contohnya rakaat yang pertama kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang kedua pergi baca Alhaakumut Takasur. Rakaat yang ketiga pergi baca Awad-Duha. Rakaat yang keempat pergi baca Iza Ja'a Nasrullah. Orang panggil bertukar. Itu dipanggil makruh cara itu. Eloknya tartib al-mushaf. Tartib mushaf. Jadi jangan sonsang lah, jangan tukar dah. Jadi yang ke antara perkara makruh juga lagi meludah dan ke hadapan dan ke kiri dan kiri kanan. Jadi kalau contohnya kita, yalah ni kalau solat atas masjid jangan ludah. Kita sekarang ni solat di atas masjid, kan? Solat atas masjid orang tak meludah, kena kapek marah imam. Contohnya kita pergi piknik lah, kita duduk solat di tepi sungai, tepi laut. Jadi bila kita nak meludah, ada kahak ke, jadi jangan kita ludah belah kanan boleh, belah kiri boleh, di hadapan tak boleh. Jadi kita kena ludah mana? Ludah di kaki kita, ke bawah, ke kaki. Ataupun zaman sekarang ni susah, kapek banyak, kan? Kita nak ludah, kita ambil tisu je. Campak. Jadi itu dipanggil cara dia yang sepatutnya. Tak boleh lagi nak kanan kiri. Menyingsing dengan baju, lipat dengan baju, duduk main solat. Tak ada. Diam je. Tak usah duduk lipat. Solat setelah makanan dihidangkan. Kita lapar. Lapar sangat. Kalau tak lapar, okey je. Tapi kita lapar. Makanan dah hidang. Nak solat ke nak makan? Agak-agaknya, kalau awak lapar, solat, makanan ada sebelah. Khusyuk tak khusyuk? Tak khusyuk. Nak makan dulu. Tapi kalau lah waktu dah sempit, kalau kita makan ni, tak sempat nak solat, tak tepat. Mana tak khusyuk baik daripada tak solat. Kan? Kita kena ingatlah. Yang seterusnya, solat di tempat yang disyaki terkena najis. Disyaki. Tapi kalau confirm kena najis, no. Tak sah. Kita rasa ya macam was-was gitu. Tak elok lah. Macam tak sama. Jadi kita kena ingat. Macam kena najis. Jangan. Yang seterusnya, menangis dengan kuat. Jadi kita dalam solat kita menangis. Tapi kalau kita buat tangisan, batal solat. Karena itu kalau imam menangis, kita kena tahan jugalah tangisan kita tu. Jangan kuat sangatlah. Ni anda tengok orang Arab ni. Waktu Imam Masjid Haram menangis bulan Ramadan. Oh, dia tangis tu. Kita kata tak boleh dalam solat, kita kena tahan. Tapi kalau orang panggil sebab yang di luar kawalan, terlalu sebab, itu lain lah. Terlalu sebab kita ni, kita kata itu lain. Kita punya taklah makruh sebab kita tak terkawal lah kita tu. Antara perkara-perkara makruh dalam solat juga berpaling ke kiri dan ke kanan dan mendongak ke langit. Jadi kita tengah solat kita duduk tengok, masjid cantik ada cicak. Ataupun tengok kiri. Tengok siapa masuk, bunyi pintu contoh. Kita duduk solat ada pintu. Kita duduk kerek tengok. Dia tak batal sebab tak berpaling dengan tubuh. Berpaling dengan mata, dengan muka. Yang batalnya kalau berpaling tubuh. Itu batal. Kalau berpaling tengok melilau dengan mata je, makruh. Sebab hilang khusyuk. Hilang fokus. Dan macam-macam kehilangan lagi. Yang kedua, menutup mulut dengan kain. Ataupun sekarang ni kita panggil mask. Mask ni. Pelitup muka. Jadi anak nak perhati tengok. Kalau zaman COVID tak apa. Zaman COVID-19, COVID tu zaman darurat. Zaman darurat tak ada masalah. Sebab itulah selepas daripada COVID,
Ingat tak? Selepas daripada COVID, bila kita pergi Mekah, pihak Arab Saudi paksa wajib kena pakai mask. Laki-laki dengan perempuan. Sedangkan kita orang laki-laki, orang laki-laki tak apalah tutup muka. Orang perempuan tak boleh tutup muka. Tapi muzakarah memutuskan bahawa diharuskan kerana darurat. Jadi kalau kita solat, tak ada sebab. Tiba-tiba nak pakai mask. Kita asma tidak, orang sebelah kita pun tak ada asma, duduk batuk-batuk. Jadi makruh perbuatan itu. Jadi anda perhati tengok setengah orang ni dia suka. Kalau nak solat dia tutup muka. Tak. Buka. Kecuali kalau kita menguap. Itu tu. Kalau tidak jadi macam harimau lapar kan. Tak boleh. Yang ketiga bermain rambut dan hujung kain, duduk main tarik-tarik rambut, pusing-pusing, itu memang makruh. Tapi kalau bergerak sampai 3 kali turut-turut, itu batal kata. Mengikut dalam kitab fiqh Syafi'i kata batal bergerak 3 kali yang berturut-turut. Ya. Yang keempat bercekak pinggang. Aduh. Bercekak pinggang dia panggil. Cekak pinggang macam mana? Ni. Macam orang samsing dalam solat. Jangan. Awak sedang menghadap dengan Allah. Kenapa bercekak pinggang pula? Sama juga setengah ini berpeluk tubuh gini. Bukan. Yang sunatnya tangan kanan di atas tangan kiri. Di dada ni. Itu sunat. Kita pergi peluk tubuh. Macam orang sejuk. Jadi tak kena sunnah macam tu. Yang kelima, terlalu merendahkan kepala dan rokok. Maknanya bila rokok ni sepatutnya stabil lah kan. 90 darjah. Ia pergi rendah. Macam orang nak tunduk ambil barang. Itu tidak elok. Yang seterusnya memejam mata. Memejam kedua-dua mata semasa solat tanpa keperluan. Mana dia solat, dia pejam mata. Jadi di sini ada perbahasan ulama. Dia kata sekiranya orang ni tak khusyuk solat dia kecuali pejam mata. Mana pejam mata dia tak tengok apa-apa, barulah dia baca Quran tu dia khusyuk. Jadi itu tidak mengapa. Tak makruh. Tapi kalau saja yang nak pejam mata, nanti lena kan susah pula. Tengah solat lena tidur. Kita kata itu masalah yang berlaku. Tadilah berpaling dengan dada masih menghadap, berpaling dengan dadanya masih menghadap kiblat ketika solat tanpa sebarang sebab, itu makruh. Berdiri sebelah kaki. Kita macam nak terapi lah, sambil-sambil solat angkat sebelah kaki. Ketika berdiri, ketika qiyam, atau mengangkat sebelah kaki lalu bersandar pada kaki satu lagi, itu pun makruh. Tapi kalau angkat kaki tak waktu sujud batal. Contohnya patutnya 2 kaki duduk atas lantai kan. Kita angkat sebelah. Tak boleh. Sebab Nabi sebut dalam hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Jadi kena rapat semua tu. Tak boleh angkat separuh. Main separuh tak boleh. Ni yang berat sikit ni. Yang seterusnya bersolat dalam keadaan menahan keinginan untuk membuang air kecil ataupun air besar atau menahan daripada terkentut. Kesimpulannya menahan hadap saja. Tengok tu kaki. Gambar tu nakal tu. Kaki orang yang menahan nak buang air ni, menggigil dia kan. Itu hilang. Sebab apa perbuatan ni salah? Sebab yang pertama mudarat. Menahan nak buang air ni mudarat. Mungkin boleh jadi prostat, boleh jadi batu karang dan macam-macam dia punya penyakit. Yang keduanya tak khusyuk dia. Tak khusyuk tu. Mana nak khusyuk? Asyik nak marah dengan imam je. Apalah imam ni baca panjang. Apalah imam ni tak sporting. Oh, marah dia. Mentang dia hafal Quran. Dia baca. Tak tahu orang nak beri air ke. Jadi semua ni perkara yang menghilangkan khusyuk. Penghilangkan khusyuk. Solat dalam keadaan bersandar ke dinding atau sebagainya. Jadi macam kita tak stabil lah. Kecuali orang tu orang uzur, bergoyang dia. Kalau dia tak sandar mungkin dia rebah. Itu tak apalah, dimaafkan lah. Yang kesebelah membaca surah atau ayat dalam 2 rakaat akhir solat fardu, kecuali makmum yang masbuk yang ketinggalan rakaat pertama dan kedua. Jadi bila tidak elok juga kalau imam dah baca Fatihah, kita duk baca juga surah-surah lah. Kita dengar ya.
Iza quri'al Qur'anu fastami'u. Bila orang baca Quran kita dengar, kecuali para ulama mengatakan kecuali Al-Fatihah itu kita kena baca. Sebab ada hadis lain Nabi SAW sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada salat bagi orang yang tak baca Fatihah Al-Kitab. Itu tak boleh. Yang lain-lain tak sah didengar. Kecuali kita duduk jauh, mic dia rusak. Imam baca panjang, kita tak dengar. Itu boleh kita baca. Supaya kita tidak hanyut. Tidak kehanyutan. Nah, kalau tidak hanyut kita, jangan main, jangan gurau. Yang seterusnya membaca nyaring di tempat yang sepatutnya perlahan atau sebaliknya. Jadi ingat, kalau kita makmum, jangan duk baca kuat. Ini ada setengah orang ni, sebelah-sebelah tu macam berlagu. Kalau dia habis waladhalin, kita boleh aminkan dia. Jangan. Sama juga imam pun. Ada setengah imam ni, dia solat tempat sirri, rakaat yang ketiga, yang keempat, patutnya perlahan. Tapi dia baca kuat. Cuma tak sekuat rakaat pertama, kedua lah. Tapi walau macam mana pun, makmum boleh aminkan bacaan dia. Itu makruh. Yang ketiga, belah menghamparkan kedua belah tangan masa-masa sujud seperti dilakukan oleh singa. Tu singa duduk aja tu. Kerana sujud, kita letak sekali dengan lengan atas lantai. Sepatutnya angkat kan? Sepatutnya angkat. Dia letak macam singa. Ataupun ada setengah riwayat kata macam anjing tidur. Itu anjing kan duduk malas gitu. Itu tak boleh. Mengerjakan solat dengan menggunakan pakaian harian atau pakaian untuk bekerja. Sekiranya punya pakaian lain, dia pergi bekerja, dah lah kerja tempat welding, bau besi, ataupun kerja boroh dengan peluh-peluhnya, pergi solat, hilang khusyuk orang sebelah ni. Malaikat pun sakit hidung. Jadi tidak elok. Itu yang panggil makruh. Solat tanpa berbaju sedangkan dia mampu memakainya. Tak pakai baju. Kan aurat laki-laki ni antara pusat dengan lutut je. Betul lah. Dari sudut auratnya, dari sudut solatnya ada SOP lain. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kita kena ambil pakaian ni, pakaian yang elok untuk ke masjid. Ataupun bersolat dengan pakaian yang terlukis dengan gambar binatang atau manusia, gambar tengkorak lah, gambar apa-apa. Tidak elok kita nak menghadap Tuhan dengan pakaian sedemikian. Tak senonoh kata orang. Apalagi kalau di belakang pula. Orang duk baca, alamak tengkorak ni mari solat juga dia ni. Jadi kita kata ini di antara perbuatan yang tidak baik. Ingatlah, mengerjakan solat di tempat-tempat yang dilarang seperti di hammam. Hammam ni macam sauna. Bilik mandi, air wap mandi panas tu. Di pasar, tempat lalu lalang, di kubur, di gereja, tempat buang sampah, tempat penyembelihan ataupun kandang haiwan, itu di antara tempat-tempat yang tidak elok kita solat. Jadi alhamdulillah itu di antara perbincangan kita, perkara yang makruh dalam solat. Walaupun tak batal solat, dia tak batal, tetapi menghilangkan kesempurnaan pahala solat itu. Jadi janganlah buat. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah itu di antara solat yang penting. Jadi di antara kesempurnaan solat lagi, selain daripada kita khusyuk, kita juga adalah sentiasa solat berjamaah. Solat berjamaah, di manakah didirikan jemaat? Sama ada di surau, di masjid, yang utamanya di masjid, surau. Baik, kalau kita ni kerja di pejabat, masjid jauh. Kita waktu pejabat kejap je rehat kan. 12.30 sampai pukul 1 sampai pukul 2. Ataupun setengah pejabat pukul 1 hingga 2 je. Jadi kita solat di pejabat kita, solatlah di pejabat kamu dengan mendirikan apa dia, buat saya surau ke. Kalau orang Arab senangnya, dia siapkan kapek gulung tu, mungkin 3 saf dia siapkan. Bila masuk waktu solat, dia buka, bentangkan solat kapek itu di mana saja. Di lobi, di ruang tempat. Yang penting ada tempat solat, di solat berjamaah dengan staf-staf yang ada 5 orang, 10 orang. Simple. Jadi tak payah kita nyusah-nyusah. Aku tak solat jemaah ni sebab tak ada masjid. Lah, kita solat je di mana kita berada. Alhamdulillah, sebab solat jemaah ni kesatuan ummah. Solat jemaah ni kesatuan ummah. Kita sama-sama staf pun, kalau bos solat sekali, jadi kita rasa tenang sebab orang ni orang kenal Allah, kenal Tuhan kan. Jadi alhamdulillah.
Adapun solat jemaah secara spesifik itu kita perlulah kepada huraian lain lah, huraian lain tentang kelebihan solat berjamaah. Adapun perkara-perkara yang membatalkan solat, banyak perkara jugalah. Di antara perkara yang membatalkan solat sama ada perkataan atau perbuatan, bercakap dengan sengaja. Tengah duduk solat cakap, batal solat. Tapi kalau kita imam lupa, kita boleh cakap. Contohnya imam ni terlupa, kita nak tegur dia. Nah, dia bagi salam dah. Salam, imam, awak solat 3 rakaat baru tu. Betul ke? Ya. Dia tambah 1 rakaat. Boleh. Tapi kalau cakap saja, tak boleh. Batal solat. Yang kedua, perbuatan dan pergerakan yang banyak. Asyik bergagu saja, pegang sini. Itu dipanggil. Kadang-kadang Fiqh Syafi'i senang ya. 3 ke atas, batal. 3 pergerakan berturut-turut, batal. Ada setengah mazhab kata dia tak ada bilangan, dia tengok pergerakan orang itu nampak banyak, itu batal. Baju atau badan terkena najis ataupun terkoyak, bila terkoyak tempat yang patut ditutup aurat, maka orang itu dikira tidak tutup aurat. Nah, ini apa ni? Aurat yang terbuka. Tak kiralah melalui celah seluar ke, kan macam gambar-gambar tu, nakal tu gambar. Kartun Arab berkuat juga dah. Makan dan minum dalam solat, tak boleh. Apa lagi? Berhadas sebelum salam yang pertama. Dia tengah duduk tasyahud akhir, tak sempat nak bagi salam, top, terketuk, batal. Berdehem, ketawa, menangis dan mengerang sakit dalam solat yang kuat lah. Yang luar kawalan, tak apa kita sebut tadi, cuma makruh je. Tapi ini sengaja dia, tak boleh. Mengubah niat. Tengah duduk solat, dia kata, sekiranya pasukan bola dah mula, aku nak berhenti. Batal solat. Jangan duduk main macam tu. Solat depan TV, sebab nak tengok bola. Na'udzubillah, murtad. Ini yang ke-10, meninggalkan rukun-rukun solat, itu semuanya perkara yang membatalkan solat. Yang ke-11, membelakangkan kiblat. Dia pusing ke belakang. Patut tengok Kaabah. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah, makruh dan juga termasuk perkara yang membatalkan solat. Jadi insya-Allah kita dalam sidi akan datang, kita nak tengok sikit perbezaan cara solat wanita dengan laki-laki, ada beza tak ada beza, dan beberapa perkara yang berkaitan dengan solat ada permintaan juga tentang solat ketika darurat, ketika atas kapal terbang, ketika sakit. InsyaAllah sempat lagi kita ada 2 siri lagi biiznillah azza wa jalla. Jadi tamatlah perbincangan kita pada hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.